Okey, sahabat. Terima kasih. Ya, tadi soal semangat undang-undang. Saya kira bahawa rakan-rakan saya memberikan satu penghujahan yang sangat tepat, bahawa kalau semangat undang-undang, macam saya katakan tadi, baik polis maupun JPJ harus kembali kepada peruntukan yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri. Dan saya nak membaca sekali lagi biar terang. Ahli Parlimen Alor Gajah, sekarang timbalan Menteri Dalam Negeri sewaktu beliau menjadi ahli parlimen biasa. Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Mengikut daripada angka-angka saman yang tidak dapat diserah adalah disebabkan teknikal yang disebabkan jabatan ataupun pihak berkuasa dalam negeri dan juga JPJ. Ini telah menimbulkan masalah kepada pemilik kereta kerana pemilik kereta ini telah di blacklistkan oleh JPJ di mana mereka tidak dapat memperbaharui umpamanya lesen kenderaan dan sebagainya, dan ini kata Timbalan Menteri Dalam Negeri yang jaga polis ni, dan ini adalah tidak adil kepada pemilik-pemilik kereta disebabkan kesilapan teknikal oleh pihak berkuasa. Persoalannya, adakah pihak berkuasa akan mengeluarkan kes-kes saman tersebut daripada komputer polis dan JPJ supaya blacklisting itu tidak dapat dilakukan oleh JPJ? Apakah kuasa ataupun peruntukan undang-undang? Gedebuk-gedebak. Jawapan Timbalan Menteri Dalam Negeri Padang Besar. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya soalan ini patut ditujukan kepada JPJ, kepada Kementerian Pengangkutan, tetapi izinkan saya memberikan jawapan setakat mana yang mampu. Pertama, kata Timbalan Menteri Dalam Negeri yang pernah jadi menteri, pertama adalah tidak adil untuk di blacklistingkan kereta kerana kereta boleh dijual dan pemilik baru kepada pemilik baru, dan tidak adil untuk dikenakan blacklisting. Jadi saya katakan bahawa persoalannya sekarang ini ialah, adakah apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi bahawa kajian ataupun siasatan telah dibuat mengikut proses yang seperti yang saya katakan tadi, iaitu menunjukkan bahawa polis ikut secara yang betul, notis disampaikan. Kalau notis tidak disampaikan kerana masalah teknikal, kerana pertukaran alamat, sekarang baru kita nak pindah mewajibkan mereka memberitahu JPJ tentang pertukaran alamat. Bermakna bahawa semua saman ekor yang lama yang tertunggak itu mesti dihapuskan kerana ini disebabkan oleh kesilapan teknikal. Kesilapan teknikal di pihak JPJ dan juga pihak polis yang tidak dapat mengesan masalah alamat. Satu. Yang keduanya yang saya katakan tadi ialah persoalan bagaimana adakah polis telah mengeluarkan notis itu sampai kepada pemilik satu. Yang keduanya, kalau tidak disampaikan, apakah saman itu disampaikan ataupun tidak? Kalau saman itu disampaikan ataupun tidak, kalau masih dalam pembicaraan, tidak ada hak bagi JPJ untuk blacklist. Dia kena tunggu sehingga mahkamah membuat keputusan. Tapi sekarang notis tak sampai, surat saman tak sampai, mahkamah tak pergi, tiba-tiba nak blacklist. Ini saya katakan satu yang tidak adil, seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan saya, bekas menteri kabinet sekarang ni masih menjadi seorang timbalan menteri dalam negeri. Saya jawab pokok senar dulu sebab dia tak faham. Saya dah bagi tahu sebelum perbahasan ni pun. Dan Bangsa Maju ada menyatakan tentang kekeliruan beliau tentang Pol 170A yang dikeluarkan oleh PDRM dengan sistem yang akan kita laksanakan. Saya nyatakan di sini mengenai penyampaian dan tanda tangan notis Seksyen 118. Mungkin yang berhormat saya jawab dulu. Yang berhormat 118. Seksyen 118 telah memperuntukkan bahawa di dalam seksyen ini bahawa sesuatu saman apabila notis-notis dikehendaki diberikan atau disampaikan di bawah akta ini, bolehlah melainkan jika apa-apa cara penyampaian yang lain ditetapkan dihantar melalui pos berdaftar kepada orang-orang yang terjejas olehnya. Jadi apabila notis ini disampaikan, maka ianya dianggap sebagai deemed served berdasarkan kepada alamat terakhir yang terdapat di dalam pengkalan data JPJ. Ini peruntukan di dalam undang-undang yang berhormat. Jadi apabila kita hantar, sebab itu dalam pindaan yang akan kita buat baru ini, kita akan masukkan lagi satu cara, substitute notice, iaitu bukan saja melalui AR register kepada alamat terakhir, tetapi juga kepada satu, kita mengadakan substitute notice. Substitute notice ini macam bank juga lah, kita hantar saman, kita boleh dengan cara-cara yang lain, kita boleh letak di depan pintu
atau ditampal ke tempat-tempat tertentu. Ini adalah merupakan salah satu cara. Ini adalah satu amalan yang biasa di dalam mana-mana peraturan. Dan selepas daripada Boleh ke? ketidakmampuan untuk Boleh. apabila itu peruntukan 1711D ini mengenai outstanding matter adalah telah diputus dalam kes Leonard Lim Yao Qian versus Director JPJ. Definasi itu haruslah strictly interpreted. Bukankah bagaimana mereka nak selesai itu saman? Saman ini adalah satu tuduhan bahawa satu offence has been committed. But tuduhan ini remains a tuduhan saja. Ia bukan bukti bahawa satu offence telah di-committed. Dan saya bacakan itu apa yang dikatakan oleh hakim dalam kes itu. The blacklisting of the applicant was tantamount to compelling the applicant to admit to the alleged offence and pay the compound. The conclusion seems to have the support of the Federal Council when she told the court that the purpose of Section 17(1)D of the RTA is to ensure that a person issued with a traffic summons pays the summons. Clearly, therefore, such purpose of the statutory provision would be an affront to the basic principle of criminal law, that a person is presumed innocent until proven guilty. Faham tak? Yang berhormat Timbalan Menteri, ini adalah dari segi principle of law, it is wrong. You cannot force a person to admit guilty. Dan dengan memblacklistkan kereta-kereta mereka supaya mereka tak boleh pandu kereta, ini adalah satu paksaan kepada mereka, atas pemilik kereta supaya bayar denda. Admit guilty, admit that you are wrong and pay the fine. Kalau itu kes, bagaimana nak mereka selesai? Kes itu kalau pihak JPJ tak nak buat tuduhan, tak menjalankan kes dengan secepatnya, kes di mahkamah boleh dilanjutkan 2-3 tahun dan kereta itu tak boleh dipakai 2-3 tahun. Adakah ini adil? Ya. Belum didenda, belum ditentukan oleh mahkamah bahawa mereka telah commit an offence. Terima kasih. Datuk Menteri, Yang Mat, saya rasa kita dengar Menteri jawab dulu, Yang Mat. Dah banyak soalan. Banyak soalan sudah tadi. Bagilah. Pasal yang berhormat kata kita boleh serve letak di mana-mana. Itu akta yang baru nak dipindah, kita boleh letak di mana-mana. Boleh serve di mana-mana. Itu akta yang baru nak dipindah. Bukan yang lama. Pada Padang Besar ni dulu dia kata adil lah, ni boleh bini baru muda cantik pula, semua elok lah, semua adil lah. Ini yang jadi masalah ni. Boleh dia Ya Mat. Jadi itu tak termasuk dalam penghujaan saya. Tapi isunya sekarang ini ialah rakaman imej itu yang nak dibuat. JPJ yang nak blacklist. JPJ nak blacklist. Sekarang ini rakaman imej itu nak dibuat oleh JPJ. Jadi takkan JPJ hanya nak bergantung kepada nak blacklist bergantung kepada rakaman yang dibuat oleh pihak polis. Rakaman dibuat pihak polis, dia kena panggil polis. You kena panggil polis, kena panggil orang yang dikatakan bersalah. Mestilah adil. Mesti tekan komputer, tengok kata, oh ada kes 5, 6 sama, kemudian terus blacklist. Tak panggil orang tu menghadap kepada pengarah JPJ. Pasal apa kamu tak bayar? Kamu dapat notis tak dapat? Ya, kalau kamu tak dapat notis, kena panggil polis. Pasal apa tak beri notis? Fokus senang. Ini yang saya bangkitkan tadi. Jadi Padang Besar janganlah nak kata takut tak ada apa lah, tak ada apa-apa dah. Jadi saya minta satu keadilan lah untuk masyarakat dan rakyat Malaysia ni. Ya, saya minta Yang Berhormat Pokok Sena baca 118, Section 118 berkaitan dengan penyampaian dan tanda tangan notis yang memang sudah pun ada dalam akta ini. Cuma apabila kita memindah akta baru, kita adalah mempelbagaikan lagi penyampaian saman tersebut. Dan saya ingin menyatakan berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bandar Kuching berkaitan kes Leonard Lim Yao Qian versus Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak.
Saya ingin menyatakan di sini bahawa memang kita mengakui ada penghakiman tersebut, tetapi penghakiman tersebut adalah untuk kesalahan yang belum dilakukan. Sebenarnya ada defektif dalam saman itu sendiri. Jadi keputusan itu adalah berkaitan dengan perkara itu sahaja, tidak membabitkan soal-soal yang lain. Kerana kalau saya lihat kesalahan dilakukan pada tahun 2006 yang telah dibuat oleh pegawai penguatkuasa pada ketika itu, tetapi tarikh yang diletakkan dalam saman tersebut pada tahun 2007, iaitu defective saman, future offence. Sudah tentulah keputusan itu dibuat sebegitu. Bagaimanapun kita berpendapat bahawa yang arif hakim dalam kes tersebut hanya terpakai kepada kes yang sebegitu dan tidak kepada kes-kes yang lain. Oleh sebab itu kita sebenarnya meneliti, kita memang meneliti, sebab itu kita merujuk kepada dalam jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Ketua Setiausaha Negara yang juga melibatkan Attorney General Datuk Idris Harun misalnya. Beliau juga telah pun memberikan pendapat tentang blacklisting ini. Sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam soal undang-undang negara, yang menjadi penasihat kepada undang-undang negara, beliau mengetahui perkara ini dan beliau menasihatkan supaya perkara ini adalah sesuatu yang mengikut undang-undang. Terima kasih. Ini menunjukkan, kes ini menunjukkan bahawa sistem blacklist ini amatlah membahayakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kes ini Leonard Lim dia jumpa saya tulis atas untuk dia on his behalf kepada JPJ. JPJ kata tak boleh runding, awak bayar, admit guilty, bayar denda, kalau tidak pergi mahkamah lah. Kecuali dua cara itu, dia tak akan membukakan blacklist ini, dia tak akan renew road tax-nya. Inilah masalah blacklist. Kes ini ketarannya ada defektif pun mereka tak mau memperbetulkan, kecuali melalui mahkamah, cara avenue of the court. Dan berapa orang mampu pergi court untuk fight itu kes? Dan saya juga terima banyak kes yang itu traffic offence yang di mana mereka kena blacklist, tak dapat bayar saman. Dan kes ini kalau dia tak pergi court ambil judicial review, tindakan judicial review, JPJ tak akan buat tuduhan terhadap dia dalam mahkamah, di mana dia nak cari jalan untuk menjelaskan itu, mengclearkan itu, membersihkan itu blacklist. Tak dapat, dan selama-lamanya dia akan di blacklistkan. Inilah menunjukkan bahawa there is a front of the criminal principle. A person is presumed innocent until proven guilty. Dan kes banyak yang saya handle juga tak ada prima facie case bukan juga. Dan tetapi mereka di blacklistkan. Berapa kes yang Berhormat Timbalan Menteri nak orang ramai untuk bawa ke mahkamah. Oleh itu saya fikir itu blacklist ini, sistem blacklist ini bukan sahaja terhadap saman ekor saja, terhadap apa-apa saman saja pun tak ada terhadap pemilik kenderaan.